Yes. Sebab Ustaz cakap tadi yang buat saya tertarik tu, sebab saya cakap orang jenis ni kalau dia menolak macam ni, tak kira lah benda baik mana pun dia buat kan. Ya. Dia tetap akan tak dapat apa lah dengan benda tu. Dia Betul. akan diazab. So, saya cakap, ui kesiannya kan. Isi kejahatan manusia ni adalah, okey, anak yang derhaka pada mak, dia buat apa baik pun lepas tu kita susah nak hormat dia kan. Mak besarkan kau, buat baik pada kau reject mak. Macam cerita si Tanggang. Kenapa cerita si Tanggang ni jadi such a symbolic story? Sebab itu adalah kisah kufur nikmat yang paling besar. Apabila you reject your own mother. Yang baik pada you, mak dia bukan jahat pada dia. Mak dia bukan abandon dia, mak dia sayang dia. Kenapa kita tak boleh terima Tanggang, tapi kita boleh terima orang buat begitu kepada Allah? Kenapa kita boleh terima manusia buat begitu kepada Tuhan? Ini saya cakap tentang orang yang dah tahu. Yang masih mencari, yang tak tahu tu cerita lain. Yang dia jujur mencari. Imam Ghazali kata, orang yang sedang mencari dan dia mati sebelum dia jumpa Islam, dia selamat. Ini pendirian yang kawan-kawan kita belah-belah lain tak setuju. Bahkan diorang akan kata kalam saya ni kalam kufur. Tapi kita kena faham bahawa orang lahir-lahir dekat Texas, contoh. You ingat dia senang ke nak terus terima Islam? Dengan dikelilingi oleh Christians, the Bible Belt, they will take some time. What if they tell their heart, or they tell God, God, I am in search for the truth. I want to know the claims of these people. Dalam proses dia mencari itu, dia belum lagi bersyahadah. Ada lagi harapan kepada dia. Sebab dia dah mula mencari. Sebab tu akidah Asy'ariyah kata apa? Awal wajibin ala kulli mukallafin. Wajib pertama kepada semua mukallaf apa? Mencari kebenaran. Cari Tuhan. Kalau dia dah mencari, dia dah buat belum kewajipan tu? Dia buat tapi dia belum jumpa. Orang kata dia belum dapat hidayah Ustaz, jadi dia untuk neraka. Senangnya kita nak menerakakan orang. You senang lah, you lahir dalam keluarga Islam. You cuba faham orang yang lahir dalam keluarga lain berapa susahnya untuk masuk Islam. Bukan senang. Nak terima satu dalam hati. Nak buat perubahan dalam hidup. Ui, susah. Susah. Atas sebab itu, space dulu lah. Ulama Asy'ariyah, ulama kalam dah bahas isu ni. Isu yang you tanya ni. It's a fair question. That's why the scholars have asked these questions. Dia orang sampai bahas bila seseorang manusia itu jadi kafir sebenarnya. Apa kewajipan pertama seorang manusia? Space dulu lah, you tahu ke tidak? Agama kita mengajar bahawa kewajipan pertama seorang manusia adalah berfikir. Tak ada agama yang cakap benda ni kecuali Islam. Ini ditekankan oleh manhaj al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Nah, ini saya nak ingatkan sahabat-sahabat Salafi kita. Di sini peranan al-Asy'ariyah. I know you don't like this kind of questions. Saya tahu macam mana Salafi akan deal with this kind of question. Some of you will avoid, some of you will tell space dolar, don't ask this kind of questions. Tak perlu. You percaya saja, you syahadah saja, lepas tu you teruskan ibadah you. Some Salafis will do that. Some Salafi dia tak suka perbahasan macam ni. Tapi ini bidang Asy'ariyah. Asy'ariyah akan deal with these questions. Ini peranan kita. You tak nak engage, it's okay. Tapi you jangan pula pergi kutuk Asy'ariyah buat bid'ah. Orang macam Space Dolar ni, saya yakin dia bukan bangun-bangun tidur, aku nak buat masalah pada agama. Aku sengaja nak tanya soalan-soalan jahat macam ni. I believe these questions are genuine coming from him. Because I've met young people like him. They have sincere questions. They ask me privately. That means they are not going out showing off to people how smart they are. I know there are young people who sincerely wants to know the answer. Ustaz, saya suka Islam ni tapi it's okay. I love this kind of young people. They are smart people. Above average intellect. Selalunya. Above average. Tapi yang tak berapa pandai ni akan jangan tanya kau ni tak takut ke masuk neraka apa semua ni. Diam. Diam. Kalau tak tahu, diam. Jangan rosakkan agama ni. Benda ni ada pakar dia. Just kata saya tak tahu. Saya pun tak pernah fikir. You tak pernah fikir, lepas tu nak tak kasih orang berfikir. Siapa ajar kita macam tu agama kita ni? So kita membodohkan orang pandai, bukan memandaikan orang bodoh. Membodohkan orang pandai. Because you are smart, I don't like you to be smart. You have to be stupid like me. Then you have good iman. Iman adalah bodoh. Iman adalah tidak berfikir. Siapa ajar kita benda ni? Macam mana benda ni boleh masuk dalam aliran keagamaan kita?
Kita dah tahulah jawapan dia datang daripada mana. Tapi masyarakat kena tanya. Silakan. Bila Ustaz sebut macam tu, mengingatkan saya tentang satu argument yang berlaku baru ni bila ada isu tentang sifat 20 ni kan. Ada orang kata, ada yang komen lah dekat satu posting ni, agama kita tauhid ni mudah je, tak perlu nak berbelit-belit pening-pening. Sedangkan dalam penulisan yang dikongsikan tu dah jelaskan tauhid ataupun pemahaman keimanan ni mengikut kadar tingkatan akal. Betul. Jadi tak boleh nak pukul rata semua. Oh, Sahih. tauhid ni mudah je, tak boleh nak pergi dalam lagi kan. I mean, kalau kita jenis, kita tahu tahap pemikiran kita bukan pemikiran aras tinggi. Akui. Saya punya level kat sini, Ustaz. Ustaz kalau bagi saya level tinggi sikit, saya jam. Tapi bukan salah Ustaz, bukan salah saya. Saya memang tak mampu sampai, Ustaz pun tak mampu nak simplify for me. So, Ustaz ambil jalan Ustaz, saya ambil jalan saya. That's fair. You don't force me and say, since I don't understand what you're talking about, that means it's nonsense. Ya. Mengarut. Since saya tak faham, mengarut. Tengok baru-baru ni pasal isu sifat 20 kan. Isu sifat 20. Kita dah tanya daripada dulu dah. Apa sebenarnya you all tak faham dengan sifat 20 ni? You kata kompleks lah, Aristotle lah, whatever. You just taklid apa orang lain cakap. You sendiri tak tahu mana Aristotle ni. Mana elemen Aristotle kat dalam sifat 20 tu. Nak kata Allah wujud tu perlu Aristotle? Kidab, Baqa, Mukhalafatuhu lil Hawadithi. Itu Aristotle. So kalau tak faham cakap saja tak faham. Kalau you tak nak, you kata saya tak ada soalan pun macam ni. That means you slow. Itu je. That means you bukan berminda global. You bukan berminda aras tinggi. Kelas. And Islam tak paksa you. Islam tak paksa semua orang kena minda aras tinggi. Islam kata, khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan kepada manusia berdasarkan akal fikiran mereka. So kalau you memang dah tak boleh, you cari diri. Kelas. You jangan datang balik kata, Ustaz memeningkan saya. Itu adalah satu I have no right word to describe lah, but you know lah my point. So